A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Alhamdulillah, pertama marilah kita panjat syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana masih lagi kita dapat bersama-sama dalam program bacaan Yasin, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan insya-Allah malam ni ada beberapa wasiat lah daripada Sayyidina Ali bin Abi Talib. Sebagaimana kita maklum bahawa Sayyidina Ali bin Abi Talib merupakan sebagai sahabat yang pertama kali di kalangan kanak-kanak yang memeluk Islam, dan juga beliau merupakan mastaudah ilmu ataupun yang dikenali sebagai gedung ilmu yang banyak menyimpan khazanah ilmu. Di saat kematian beliau, dia telah panggil anak dia Hasan untuk memberi wasiat. Ada wasiat 8 wasiat yang telah beliau beritahu kepada anak dia supaya jaga dan amalkan wasiat ini. Pertama, wahai anakku, dia kata, kekayaan sesungguhnya yang dimiliki oleh manusia adalah akal. Tanpa akal tak akan bererti dan sama kedudukannya dengan binatang. Dah akal kita kena jaga dengan sebaik mungkin. Akal adalah harta yang sangat berharga. Gunakanlah akalmu untuk mengamati keajaiban ciptaan Allah Subhanahu wa taala dan memanfaatkan akalmu demi kebahagiaanmu untuk dunia dan akhirat. Itu wasiat yang pertama. Dan wasiat yang kedua, dia kata, wahai anakku, kemiskinan sesungguhnya yang dimiliki oleh manusia adalah kebodohan. Kerana hal yang paling berharga, paling berbahaya dalam hidup adalah kebodohan. Ini orang yang bodoh bahaya. Orang bodoh tidak akan mampu membezakan antara yang baik dan buruk. Orang yang bodoh juga tidak tahu apa yang harus dilakukannya dan apa yang harus ditinggalkannya. Oleh sebab itulah kita tengok hari ini berlakunya pandemik COVID-19, apabila terlalu miskin. Dulu mereka kaya, ada harta benda, tiba-tiba ditimpa dengan kemiskinan. Lalu mereka sanggup, ada orang sanggup bunuh diri. Maknanya apabila miskin jadi bodoh. Sebab itulah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, walaupun hadis ni hadis dhaif, Nabi kata al-fuqara kadal fuqara ayakun al-kuf. Hampir orang miskin tu akan jadi kufu. Maka kalau kita amati daripada hadis ni, walaupun hadis ni kita kata hadis yang dhaif, kita tengok hari ni orang yang miskin memang hampir kufu, sehingga dia sanggup bunuh diri. Sebab itulah Sayyidina Ali bin Abi Talib ni wasiat kepada anak dia, jangan kita sampai jadi miskin. Miskin jadi bodoh, tak tertuara. Wasiat yang ketiga, dia kata, seburuk-buruk sifat yang dimiliki manusia adalah sombong. Orang yang menyombongkan diri akan selalu merasa paling benar, sehingga sulit untuk menerima nasihat orang lain. Lepaskanlah sifat-sifat sombong dari dirimu agar orang yang ada di dekatmu tidak menjauhimu. Sebablah kita kena jauhkan sifat sombong, takabur diri kita, bangga diri. Takut-takut kita jadi sebagaimana Iblis laknatullah
Sebab benda dia dicampurkan ke dalam api neraka. Sebab satu je dia kata khairu minhu, maknanya ana khairu minhu, maknanya aku ni lebih baik daripadamu. Sebutin tu ayat tu. Sebab dia kata khalaqtahu min tin wa khalaqtani minan nar. Kamu ni diciptakan daripada tanah, aku ni daripada api. Hebat api, maknanya dia sombong dengan kataan ana khairu min, aku ni lebih hebat, lebih baik. Oleh sebab itulah kita hati-hati dalam ucapan kita. Na'udzubillah lah, takut kita jadi gitu. Okey, wasiat yang keempat, wahai anakku, dia kata semulia-mulianya keturunan adalah memiliki akhlak yang baik. Kerana akhlak adalah segala, dengan akhlak kamu bisa mendapatkan kedudukan yang dimulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan manusia, dengan kita berakhlak baik, maka Allah memandang mulia kita, bukan sekadar Allah, manusia juga pandang mulia. Perbaikilah akhlakmu, bersikaplah secara santun dan hiasilah dirimu dengan sifat-sifat yang terpuji, kerana harga diri seseorang terletak pada akhlak dan bagimu. Bergaul dengan orang bodoh hanya akan mendatangkan bahaya, meskipun ia ingin membantumu, tapi kerana kebodohan dan kedunggulannya justru sulitkan dirimu. Jadi payah. Dan wasiat yang kena, wahai anakku, jangan berteman dengan orang kikir, orang yang kedekut, takar jeri, tak boleh kawan. Kerana ia selalu menjauh saat kamu sangat memerlukannya. Kalau kita nak pada dia, jauh lalu. Orang kikir hanya memanfaatkan hartamu. Jika engkau tidak memiliki apa-apa lagi, ia akan lari menjauh dirimu, sehingga engkau tidak mampu memperoleh cita-citamu. Orang kikir, orang kedekut ni, saat kita senang, saat kita ada harta, nak kawan. Saat kita susah, jauh. Oleh sebab tu kita tak boleh nak kawan orang yang kikir, orang yang kedekut. Dan yang ketujuh, wahai anakku, jangan berteman dengan orang jahat, kerana ia akan selalu mengajakmu untuk melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat. Orang jahat hanya akan menjerumus kamu ke dalam lembah kehinaan. Dan yang ke-8, wasiat Sayyidina Ali bin Abi Talib ialah, wahai anakku, jangan berteman dengan pendusta, kerana ia ibarat fatamagana, dari dekat terlihat jauh dan dari jauh terlihat dekat. Saat engkau berteman dengan orang sering berdusta, engkau akan kenyang dengan janji-janji yang tidak ditepatinya. Awalnya ia membahagia kamu dengan janji manisnya, dan pada akhirnya mengecewa kamu dengan janji palsunya. Itulah wasiat, 8 wasiat Sayyidina Ali bin Abi Talib. Kata-kata yang ataupun wasiat yang sangat bergunalah untuk kita ambil dan untuk kita amalkan, sama ada diri kita, keluarga kita dan masyarakat kita lah. Dan kata-kata yang hebat jugalah daripada Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Sayyidina Ali kata, man khafa Allah khafa kulla syai'in, wa man lam yakhaf Allah khafa kulla syai'in. Maknanya, sesiapa yang takut akan Allah Subhanahu wa taala sahaja,
maka semua makhluk akan takut kepadanya. Dan sesiapa yang tak takut pada Allah, semua makhluk tidak akan takut padanya. Oleh sebab itulah kita kena berpegang, kena yakin pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kena takut Allah Subhanahu Wa Taala. Takut kerana benar. Itulah prinsip prinsip hidup orang yang beriman. Mudah-mudahan tazkirah yang ringkas ini dapat kita manfaatkan, dapat kita praktikkan dalam khususnya dalam diri kita, dalam keluarga kita, dan dalam keluarga entiti. Mudah-mudahan Allah menerima segala kebaikan yang kita lakukan. Summa aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam.